الله الله يا الله 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 يا الله. إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Okey, Alhamdulillah kita jumpa. Ini ke kelas pertama lepas raya kot ni. Beranjat sekejap keluar lift rumah Tok Ma. Saya kata kat mana saya? Ada rumah Tok Ma kat depan tu. Punya raya punya sambutan. Rasa pun kan sekarang datang sini 2 kali nampak orang ramai pakai baju Melayu. Banyak open hall Apalah, raikanlah secara sepatutnya. Okey. Tengok slide ni. Rasanya ni slide terakhir kita berhenti je. Betul? Kita membicarakan pasal iman. Okey. Saya tengok kitab. Saya nak cerita dekat slide je. Ni. Kita buat sini. Mari kita tengok apa yang kita kena tahu tentang iman ni. Supaya kita jangan terlepas lah. Dan mungkin saya dah cakap dulu ni. First thing, mesti tahu dia punya definisi. Ni dah belajar ni, definisi ni. Mula-mula mesti tengok definisi. Kalau tak tahu definisi, nanti keliru. Keliru dengan yang lain. Yang lain maksud apa? Islam dengan ihsan. Jadi keliru yang lain. Jadi dekat sini lah pentingnya mengetahui definisi. Definisi ni supaya dia dapat membezakan sesuatu dengan sesuatu. Itu tujuan dia definisi tu. Dia dapat membezakan sesuatu dengan sesuatu. Dan dari situ dia akan dapat membantu untuk memahami huraian. Itu tujuan definisi. Kalau kita tak dapat definisi, nanti kita agak susah untuk memahami perkara-perkara seterusnya. Definisi ni kena faham. Apa definisi iman ni? Yang tu hari kita belajar. Tengok ini. Yang ni. Makna. Nampak tak? Saya pun tak nampak ni. Itu api sana kot. Api depan tu kat mana? Api depan. Tu. Entahlah, mata saya tak nampak. Orang lain nampak. Muda nampak kot. Saya memang doktor kata kena pakai spek sikit, tapi saya malas tak pakai. Sini kalau slide ni tak nampak. Mana iman menerima hati? Ini definisi. Ini definisi. Jadi definisi ni kita dah belajar lah dulu masa bulan puasa tu. Definisi ni dah clear. Okey. Tanya boleh jawab tak jawab tu soal lain lah. Boleh jawab orang tanya. Tu diam tu, tak jawab tu. Banyak sangat makan lemang pun tak boleh juga. Malam orang bagi lemang malam kawan-kawan datang, anak murid datang.
Ui, banyak kan makanan. Iman, definisi. Lepas tu, tahu juga kedudukan iman dalam syarak. Kedudukan iman dalam agama. Sebenarnya kat situ lah agama. Dekat mana duduk iman ni? Dekat mana duduk iman ni? Ni lah, tengok carta ni. Tengok tengok carta ni. Ni. Nampak tu? Kedudukan iman dia, mana kedudukan dia, peranan dia apa? Peranan dia adalah salah satu daripada tiang apa? Tiang agama. Tu peranan dia tu. Dia jadi, peranan dia ni, kedudukan iman dan agama ni dia sebagai tiang. Tiang. Di tiang agama. Bila kita kata kedudukan dia sebagai tiang agama, maka kita nampaklah dia sangat penting. Betul nak tahu kedudukan dia kat mana? Position. Kalau kita kata orang tu IR dalam satu organisasi, penting. Arkitek, ni orang penting. CEO, lagi dah penting. Betul. Jadi memahami kedudukan dia. Bila memahami kedudukan dia, kita tahu kepentingan dia. Jadi kita dah tahu tak definisi, kita dah faham dia punya kedudukan. Apa lagi yang kita kena tahu tentang iman ni, dia juga memiliki tiang. Tiang iman ni bahasa lain dia apa? Juga dipanggil apa? Kalau kita tiang iman, dipanggil? Orang lain ni tak dengar ke suara aku? Senyap lah. Dengar Ustaz. Dengar Ustaz. Kita nak jawab Ustaz. Jawab dia. Dia tak dengar. Malam dalam makan lemah banyak sangat rumah saya. Aku nak jawab Ustaz. Takut salah. Haji Din siap menyogok belakang tiang tu. Tiang iman. Okey. Tiang iman ni rukun. Ada berapa? Ada 6. 6 perkara kan. Maknanya nak kena belajar satu-satu, nak kena beriman satu-satu dan mestilah beriman itu atas 2 kaedah. Apa kaedah ni? Boleh sebut tak 2 kaedah? Satu beriman cara apa? Satu beriman cara apa? Apakah 2 kaedah ni? Secara ijmal dan tafsil. Secara ijmal. Ijmal ni apa? Umum. Orang KKR ni kalau meeting memang diam. Kalau meeting sini kan, bos tanya, macam mana projek? Diam Diam ke atau? Tak tahu. Meeting ni, meeting room kan? Meeting room. Cara ijmal, yang kita bicara apa? Tafsil. Apa beza ijmal dengan tafsil? Ijmal ni secara ringkasan. Tafsil ni secara Satu persatu. satu persatu. Kalau saya kata, saya yakin, saya beriman, saya percaya Allah ada mengutuskan Rasul. Itu beriman dengan Rasul. Pada bilangan 314 atau ulama kata 313. Dan Allah juga mengutuskan Nabi pada bilangan, yang ulama kata berapa? Berapa bilangan Nabi? 124,000. 124,000. Rasul
ada dua pendapat. 3 atau 4, 3 atau 3. Tapi kebanyakannya menggunakan 3 atau 3. Bilangan Rasul. Itu maknanya dan yakin di mereka adalah pesuruh Allah yang membawa wahyu, yang membawa syariat pada kaum mereka masing-masing. Tetapi Rasulullah itu syariat dia sampai akhir zaman, sampai kiamat. Itu nama dia beriman secara ijmal. Saya yakin. Lepas tu dia kena pergi deeper. Deeper apa pun tak dah? Dalam. Orang kampung saya cakap deeper. Dia kena pergi dalam lagi. Pergi dalam lagi itulah nama tafsir. Apa yang nak didalamkan? Mengetahui 25 bilangan Rasul satu persatu. Dan tidak wajib dia mengetahui secara turutan. Tetapi dia mesti tahu kalau orang kata Nabi Zulkifli. Rasul. Okey. Nabi Lut. Ya, dia Rasul. Tapi kalau dia hafal lagi bagus lah. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail. Muntadah dulu masuk tadika tak Muntadah? Ada tak tadika? Zaman Muntadah ada tadika? Siapa tak tadika? Tak ada orang katanya. Rosman ada. Rosman ada, macam tak Rosman. Nak tadika kawan sebaya tak ada. Semua muda 40. Abang berapa? 50 dah? Dah 50 belum? 40 lebih? 40 lebih lah. Ni semua saya tengok muka generasi 40 ni. Tadika ada tak dulu tadika? Ada tadika dah? Kemas tadika kebajikan masyarakat kan? Tapi dulu tak nyanyi nyanyi pun dah. Adam, Idris ada ke? Dulu tadika kan Twinkle Twinkle Little Star. Jingle bell, apa pun dia bell gigi tu. Tapi kalau kemas rasanya ada. Saya dulu masa anak buah saya tadika, kadang-kadang masa saya bujang, saya pergi ambil dia kat tadika. Kadang-kadang sekali tu saya nak ambil dia, tengok ada mak pelajar ni bawa biskut nak bagi budak-budak ni minum. Allahumma barik lana. Ni kalau tak hafal tak graduate. Tak hafal tak graduate ni. Allahumma barik lana. Saya tengok tadika kemas ni orang India pun ada Orang India orang sini. Orang India pun kat tangan. Saya kata moga-moga jadi Islam lah budak ni. Dia tak wajib hafal mengikut susunan. Tapi mesti tahu, Ar-Rawi Sa'adra'i kata, kalau orang kata Nabi Ilyasa, ya aku yakin. Tu nama dia tafsir. Tapi kalau ikut susunan lagi bagus. Dulu kami belajar Ar-Rawi Sa'adra'i tu buat tangan gini. Okey, start. Mengelabah. Betul umur 20-an ni. Mengelabah nak mula. Yang ingat pun tak ingat. Boleh. 5. Yang pertama. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Ingatkan dia tanya kita sebelah. Tak, dia belakang. Belakang. Nombor 5 yang kedua. Aduh, daripada hafal tu tak hafal ke? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaakob. Okey. 5 ketiga. Dulu dia cara dia gitulah. Tak boleh tidur. Dia nampak kita begini je. Dia tanya. Ya. 5 orang sebut. Dia kata kalau boleh, sebut 5 dia belakang. Tu tak dapat lah. Katakan kalau sebut 5 dia belakang. 5. Kenapa? Itu nama dia tafsil. Kalau ada orang kata Nabi Zakaria bukan Nabi, dia kufur. Kenapa? Dia tidak melengkapi beriman dengan tafsil. Okey. Faham tak beza dia? Beriman yakinnya ada malaikat diperbuat daripada Allah cipta dia daripada cahaya yang bersifat latif kan? Yang sangat taat, yang tidak akan derhaka dengan Tuhannya. Dia bukan lelaki, dia bukan perempuan pada bilangan yang sangat banyak. Itu nama dia beriman cara apa? Ijmal. Dan lepas tu meyakini 10 malaikat dan meyakini akan tugas-tugas dia. 10. Itu nama dia cara Tafsir. Itu beza dia tafsir dengan ijmal.
Mengetahui wujudnya JKR. Itu mengetahui cara Ijma. tahu dalam JKR ni ada bahagian cerun. Ada bahagian pengambilan tanah. Ada bahagian perhubungan antarabangsa. Ada bahagian akaun. Itu mengetahui JKR dengan Tafsir. tafsir. Itulah beza dia susah benar nak faham. BPF dekat JKR ada? Ada apa? BPF? Tak ada. BP apa lagi? P apa? BPF, BPA, BPG. Oh tu PIBG. BPJ. BPG apa? Ini BPF bahagian pengurusan fardu ain. Muqtada dibawa van BPM bahagian pengurusan mati. Van jenazah. Aku tengok van tu seronok juga. Ada parking, parking dekat 3 betul tak? Bila parking, Muqtada parking dekat tempat orang masuk tau, dekat 3. Parking itu. Biar orang lalu, tapi logo tu kena besar sikit lah. Perlu nak sendai Ikatul Maut tu, besar-besar. Kalau boleh pasang lampu, tetap. Tetap betul-betul kat pintu, reserve. Letak dengan guard, ini orang tak boleh masuk. Ini beg jenazah. Letak itu, bagus tau. Nanti orang letak, Allah Akbar. Orang balik, Allah Akbar. Begitu. Jangan sorok, jangan letak tu. Promosikan van ni. Tulis, anda nak naik? Jawab nanti. Nak. Macam dekat 10 kan. Anda tertekan, anda apa? Anda runsing lagi. Anda resah, jumpa kami. Belajar tauhid. Itu buat. Anda buat dosa, anda semua lewat, anda pakai seluar ketat, ingat saya menanti anda. Muka ada tulis. Siapa koyak, kau ketuk tangan dia. Wah, itu dakwah. Macam harta kan. Kalau kita bapa kita mati, kita kena tukar nama. Satu harta nama dia harta yang boleh alih. Macam duit. Satu lagi nama dia harta tak boleh alih. Tanah. Itu undang-undang macam faraid lah. Ni dakwah yang tak boleh alih. Apa? Beg jenazah letak kadang betul tak dekat. Ni kalau pintu yang tak sini. Letak tempat larangan tu. Sini. Yang dia katakan dia claim tu. Biarlah dia claim. Dia claim. Biar kita tak gerak. Buat. Nak naik saya tak? Tulis. Baru kita ingat satu hari nanti mungkin kita dihantar ke kubur van ni. Van warna coklat kan lah. Ada 2 van. Satu lagi tak bawah betul lah. Tak bawah kat pintu besar. Selamat datang ke KKR. Ingat saya, ingat KKR. Marah bos besar ni. Apa Muqtada Golkar ni datang kat bos. Inilah yang ingat kita waktu pulang kita. Lepas tu buka lah air raya, siapa nak sewa van balik kampung, tak ada siapa nak sewa van, sewa. Kami bagi murah kan. Van dekat luar kalau macam tu, RM200 satu hari. Kita bagi RM20 je. Nak sewa? Allah, serius, RM20 pula nak. Anak saya banyak ada kereta, tidak saya nak sewa juga. Anak saya tu pergi kereta sendiri je balik kampung. Bila dia nampak van tu? Hari Selasa tu dia nampak van tu. Tapi pagi ni tak ada Dah alih Nanti aku tu Syahid pergi parking balik lah dekat 3. 6 perkara. Ini nama ni kaedah beriman. Ni 2 ni. Kaedah beriman. Jadi mesti beriman. Itu beza saya terang tadi tu apa dia ijmal, apa dia tafsil. Kita kata meyakini akan wujudnya Allah. Dan dia memiliki sifat kesempurnaan yang tiada terbilang banyaknya. Itu nama dia beriman pada Allah dengan cara apa? Iman.
Lepas tu sebut wujud idam baqa mukhalafatul hawadith yang 20 sifat kesempurnaan. Itu maknanya beriman dengan Allah secara tafsil. Tu beza di ijmal dengan tafsil pada rukun-rukun iman lah. Meyakini akan adanya hari kiamat seperti dijanjikan oleh Allah dengan berdalilkan daripada dalil nakli dalam Quran. Lepas tu meyakini adanya syurga, adanya bangkit kubur, adanya neraka, adanya mizan, adanya titian sirat, ada syurga neraka. Itu meyakini dengan cara ada syurga, ada neraka, ada mizan, tafsil. Dapat boleh faham ni? Boleh faham? Kalau kata Ustaz, tak susah lah tafsir. Apa susah? Tak susah lah kami. Tak faham ya? Dari dulu saya tak faham. Apa tafsir, apa iman, apa tafsir, iman. Mengetahui. Anak saya ada 6. Itu mengetahui cara apa? Iman. Tahu anak saya nama apa? Ni, sekolah mana, kelulusan apa, gini, dia kerja kat mana, gini. Itu nama dia iman. Itu nama tafsir. Itu je beza dia ni. Kalau kita buat contoh-contoh kat luar, mungkin orang boleh mudah faham lah. Ini nama dia apa? Ini kaedah atau cara yang disuruh kita beriman. Okey. Ni. Tahap keimanan kat sini, ni kaedah. Lepas tu ada lagi satu. Tahap keimanan. Tahap. Apa tahap? Level. Macam orang kata, kau yakin ke? What is your level confidence? Orang kata kan? Apa level keyakinan kau pada benda ni? Tahap keyakinan. Tingkatan keyakinan. Tahap keyakinan. Apakah tahap keyakinan yang perlu dimiliki dalam ijmal dan tamsil? Apa tahap dia? Biasa. Apa tahap dia? Aku rindu betul nak dengar suara orang sini jawab. Tak ada. Buka laman. Payah cakap ke? Lalu Mutada je cakap. Kalau ada Baman lagi dia cakap. Apa tahap dia? Tahap dia apa? Jazmun. Yang putus. Jazam. Apakah makna jazam? Tidak dicelahi dengan syak dan Lepas tu saya pasang online ni supaya ada orang bercakap dengan saya. Kalau tidak, nanti saya bercakap seorang kat depan ni, kesian kat saya. Apa ni? Nanti aku nak cakap dengan Datuk. Datuk buat peksa Fardu Ain ni Datuk. Maknanya lulus ni boleh nak bagi nak buat semelang lah. Boleh Ini apa? Keyakinan yang tidak dicelahi dengan hak dan dia sebenarnya bukan dan tau. Dia sebenarnya kalau kita ikut bahasa, kita kena buat atau. Paling tepat dia atau. Kalau dalam kitab dia tak ada atau, tak ada dan. Dia syak dan faham. Dia gitu je. Tapi yang muda-muda ni kita ubah sikit dah, tak salah lah. Faham. Ni kalau tak belajar memang kita tak reti lah nak sebut. Sebab tu tauhid ni, fiqah ke apa benda ke, mesti duduk dalam pengajian lah. Tak kira lah pejabat ni pun tak apa. Tak apa. Nanti orang tanya, korang pagi sini kat meeting apa tu? Belajar agama je, jangan cakap macam tu. Kalau department lain lalu, kau pagi satu Jumaat aku nampak, kau buat apa tu? Belajar Fardu Ain. Cakap dengan rasa yang apa? Macam mana kalau kita meeting dengan orang yang ternama lah. Orang ternama kat Malaysia ke kat mana kan, kita meeting. Kau meeting dengan siapa tu? Ami meeting dengan, sebut nama orang ternama. Dengan rasa bangga.
Kenapa? Dipilih untuk dipanggil duduk meeting dengan dia. Katakanlah PM ke datang, saya nak meeting dengan staff KKR. Dia sebut nama kita. Kali orang lalu. Kau meeting siapa tadi ya? Pakai, kau tak pernah pakai apa tu? Baju hitam apa nama? Kot. Pakai baju kot, pakai kasut boot, buka pintu gate. Apa tu? Beza lah. Walaupun bandel pula. Dulu sekali kan, kedai kerja kan. Bos kata nak jumpa all the managers, CEO. Alamak ai. Dekat ni. Apa hotelnya gambar kuda tu? Hotel gambar kuda tu. The Mines. Palace of the Golden Horses. Golden Horses. Kuda mas. Dia bagi email. Tapi HR pula keluar email. Everybody, dia kata attire, pakaian, mesti macam ni. Sudah mana pula aku nak cari benda ni. Tak silap saya sama ada saya pinjam atau saya beli bundle. Tak silap saya. Beli bundle pun RM20 juga. Okay. Pakai diam Kawan-kawan pun tak perasan bundle. Tapi kecanya ada kawan sebelah tu dia tak pakai tie. Dia pakai apa tu? Botai. Botai ni macam bahasa Cina ni. Botai lah. Botai. Katanya saya ingatkan dia baru. Dia pakai baju baru. Lawa lah baju kau. dia siap bisik je. Dia diam di bandel. Saya kata kita serupa. Dia buat gini. Dia kata kita serupa. Dia pun tengok baju dia. Okey juga dia kata. Okey lah, buat apa nak beli mahal. Bukan pakai selalu pun. Bos jumpa seorang kali je. Bos tengok, wah, everybody look handsome. Kata. Please take note. Once you dah jadi manager, your personal file is with me. Wah, tu yang mana dengar tu. Your personal file is with me. Lepas tu dia panggil 200-300 orang lagi. Tu yang saya, itulah cerita kerja beli baju bundle. Okay, ni. Jagam. Mesti tahu tahap keyakinan. Pada segala rukun iman. Lagi. Apa lagi? Pada iman ni yang perlu diketahui. Nanti kita akan pergi detail tau. Satu dari detail. Jadi tahap ini tadi tahap kedudukan iman, tiang, gini, tahap keyakinan. Ini bukan tahap keyakinan. Ini tahap iman. Ada berapa tahap iman? Iman adalah mutiara. Tak pun nyanyi tu lagu tu popular. Raihan. Tadi dalam kereta saya dengar nasi lama. Best lah. Diriku yang kegelisahan. Wah, apa pagi feeling ni. Tak pernah sujud padamu. Nahwan Nur. Wah, best lagu dia. Nahwan Nur. Tak iman apa-apa? Ada berapa perkara? Ambil syllabus ni dulu. Iman taklid, iman ayat. Yes, that one. Berapa perkara ada? Tak ingat Ustaz. Rasa 5 ke apa? 3 lah. Berapa? Tu dah. Sekejap Tahap iman pertama, iman taklid. Saya tak mula cerita detail dulu. Tu tulis lah. Taklid ni iman ikutan. Mana kau tahu Allah ada? Mak kata ada? Tu taklid. Cikgu kata ada? Ustaz kata ada? Mana kau tahu? Dia kata ada lah. Oh, ini memang tak sah. Lepas tu, pergi belajar jadi ilman. Ilmu. Jadi 5. 5 Ustaz. 5.
Lepas iman ilmu nombor 2. Lepas tu iman Ayan. ayan. Nanti kita belajar kemudian lah. Jadi cerita sekarang ni just take note on the surface je. Cerita-cerita dia punya atas-atas dia dulu. Lepas iman ayan, iman hak. 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 HKK hak. Siapa buka nota tu program. Tutup mic. Pakai dengan aku. Lepas tu iman hakikat. Yang banyak pada orang yang tidak belajar, dia berada pada iman taklid. Taklid. Bukan taklid. Taklid. Kenapa? Mana tahu ada hari kiamat? Ustaz kata hari kiamat. Dia tak ada hujah yang memperkuatkan diri dia. Yang memperkuatkan keyakinan dia. Dia hanya ikut orang. Kebanyakan ulama kata iman tidak sah. Iman yang membawa manusia ke syurga mesti paling kurang sampai pada tahap iman ayan. Kalau dia iman ilmu, dia masih buat dosa. Kenapa? Dia iman dia kat sini. Dekat akal lah. Dia hafal semua ilmu. Tapi dia tidak menghayati. Bila jatuh pada hati, baru nama ayan. Bila jatuh pada hati ni dia dapat maklumat iman, jatuh pada hati. Jadi hati ni menerima nasihat daripada akal kerana akal ini berperanan sebagai apa? Belum puasa dah belajar dah. Hakim. Akal ini berperanan sebagai apa? Bukan hakim. Hakim tu kurang akal. Nasihat. Tu, tengok tu. Nasihat. Nampak akal ni? Imam Ghazali kata berperanan sebagai wazir. Orang dulu panggil wazir. Dan raja itu berperanan sebagai apa? Hati berperanan sebagai sebagai raja. Sebagai raja. Bila lah hati ini mendapat ayan, maka dia akan dapat mengawal diri dia pada dosa, dan kalau dia terbuat dosa, cepat-cepat dia mengetahui dia bersalah dan dia beristighfar pada Allah. Jadi nak selamat, iman mesti sampai ayan. Minimum qualification untuk masuk syurga. Qualification pula. Apa sih? Minimum requirement qualification pula. Minimum requirement. Macam korang dapat apa? APC APC, anugerah pekerja cemerlang, mesti ada minimum requirement, betul tak? Maknanya mesti ada pencapaian minimum yang dinilai pada prestasi, betul? Pakai apa? Pakai nombor markah. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5. Tak tahu. Bos kata tahun ni kau, tahun depan kau, gitu. Mesti ada satu dokumentasi tak? Betul tak? Ada penilaian, ada buat apa? Apa dulu kita pakai apa? Appraisal. Ada? Sebut appraisal tu? Ada appraisal? Ada kan? Ada KPI. Key Personal Indicator. Ada? KRA ada? Key Result Area. Saya kerja dulu benda ni dah menyampah. Benda ni on paper je. Bukan boleh buat pun sebenarnya. Sebenarnya ikut bos je. Bos bagi ni. Bos suka ni. Bos tengok rajin ni. Itu je sebenarnya. Bos pun nilai lah. Tak apa yang dia nilai. Tapi bagus jugalah. Kan? Adalah KPI, KRA. Oh lama dah tak sebut benda ni. Okey. 5 ni. Ni kita belajar nanti. Taklid, ilmu, ayan, hak, hakikat. Nantilah, ini semua adalah silibus apa Muntadah? Orang cakap Melayu apa? Silibus? Silabi. Sukatan pelajaran silabi. Okey. Co-curriculum. Oh janganlah co-curriculum. Itu budak-budak sekolah ni. Okey.
Betul? Apa lagi? Cabang. Cabang. Cabang iman. Dan kita dah baca hadis, nanti insya-Allah doakan kita panjang umur, kita semua sihat dan doakan kita tak kena tukar daripada department ni. Jangan tak tukar lah, sini dia belajar. Kau tak tukar department lain, baru tak belajar. Dua ni. Ada berapa cabang? 70. 31, 9, 70. 30. 70 lah kalau ikut kitab Usul Tauhid yang Rasulullah kata iman ini terdiri daripada lebih 70 cabang. Maka dalam kitab Usul Tauhid dia kata 70 cabang dalam 3 bahagian. Apakah 3 bahagian tu? Hati, perbuatan, lisan. Oh, banyaknya benda nak kena hafal lah. Banyaknya benda nak kena tahu. Tak, saya ni tak tahu. Ini tak tahu. Ini tak tahu. Pergi belajar. Semua tak tahu. Benda lain tahu. Karipap terbagi kepada berapa? Tak tahu juga? Mana tak tahu. Karipap putar, karipap tak putar. Itu dia main. Inti karipap terbagi kepada berapa? Oh tahu kentang, daging, ayam, Sardin. sardin, ikan. Ada karipap ikan? Oh, ganjil. Angin. Keripak angin. Karipap angin? Pula orang kata karipap angin. Kosong tu. Oh, kosong. Habis jalan tak makan macam mana Taruh apa macam? Kosong-kosong. Inti sikit Ustaz. Inti sikit memang le orang meniaga. Epok Kau Ustaz. jual mahal nanti kau marah dekat perjalanan. Apa dekat ni mahal? Nak kena penuh. Nak beli RM3. Wah, jauh dia kata. Inti dia oksigen Ustaz. Dia penuh oksigen. Karipap pun ada bahagian. Kenapa kita boleh jawab dan kita melalui hari-hari? Air jagung pun ada bahagian. Air jagung ketagih, air jagung meracau. Jalan kita tengok orang tahu nama gila air jagung mengigau. Air jagung meracau, mengigau, ketagih. Air jagung hawau. Air jagung hawau ada kat Melaka. Buang hajau, jagung hawau tahu. Taruhlah nama air jagung tauhid ke kan. Orang ajak orang nak belajar tauhid. Air jagung lahabau pun taruh di mana. Kenapa kita tahu kalau kita tengok, lalu tengok. Nasi ayam mercik, nasi ayam abang janggut. Tu kalau orang perempuan dia geli nak beli. Abang janggut ke. Iman ni rupanya ada 370 dan 70 ni dipecah 3. 9 pada perbuatan, 31 pada etikat dan 30 pada lisan. Betul kan? Aku terbalik. Saya lupa lah. Rasanya 9 pada lisan, 9 pada lisan kot. Nanti dia tengok balik lah kitab Usul Tauhid. Tapi jumlah 70. Okey, ini silibus yang kita belajar tau. Nanti kita nampak ni tak tahu, tu tak tahu, ni tak tahu, tu tak tahu. Baru dia tahu yang kita tak tahu. Baru kita daripada murakab yang dia tak tahu, ditukar kepada jahil basit. Basinto. Jahil basit apa? Baru aku tahu, aku tak tahu. Lepas tu baru boleh belajar. Tapi kalau masih lagi memegang AJM. Apa AJM? Kalau masih lagi memegang AJM setiap tahun, selalu AJM,
anugerah, jahil murakab. Wah, ni kalau dapat piala ni mampulah. Aku tahu apa nak belajar. Aku darjah 2 dah belajar iman ni apa? Okey, apa iman? Adalah, aku tahulah apa iman. Apa cabang iman? Apa kedudukan iman dalam agama? Apa tiang iman? Apa kaedah beriman pada rukun iman? Aku boleh tahu. Itu namanya murakab. Tapi kalau Allah beri dia hidayah dan kesedaran, dia tahu yang dia tak tahu. Dia telah keluar dari murakab. Dia telah keluar daripada grup WhatsApp murakab. Left group. Pergi mana? Pergi grup jahil basit. Dari basit apa? Jahil yang tidak berlapis. Yang murakab apa? Jahil yang berlapis. Ini air raya ni Muqtada dia bawa lah kuih lapis. Itu nama dia kuih murakab tu. Bila makan, Allah janganlah aku murakab. Kuih lapis, kuih lapis. Lagi satu apa? Muqtada? Orang Sarawak buat tu. Kek lapis. Berapakah bahagian kek lapis? Wah, mesti menjawabnya. Dia jawab tak? Tak boleh tak? Mana tak kuat makan kan? Boleh jawab. Apa? Cheese. Lagi apa? Banyak lah. Kalau pergi Sarawak tu, dia ada rak lah. Kucing, naik bot kat depan tu. Wah, kampung tu. Kampung apa nama tu? Itu memang hantu lapis tu, biarlah. Okey. Cabang iman. Betul? Cara, kaedah, Mendapatkan iman. mendapatkan iman. Dia nanti nota dia nanti. Kaedah mendapatkan iman. Cabang iman, kaedah mendapatkan iman. Lagi? Benteng iman. Benteng iman. Kita belajar insyaAllah. Apa yang membentengkan iman ini daripada diceroboh. Betul? Perkara yang merosakkan iman. Perkara rosak iman. Ini nama apa ni? Nama apa? Ridah. What is ridah? Batalkan Ridah. iman. Ridah. Murtad. Please give a simple definition of ridah. Mengatakan sembahyang itu tidak wajib. Bukan. Definition. Bukan definition. Definisi. Murtad. Apa definisi? Murtad. Murtad is another word for ridah. Definisi. Saya kata definisi. Perkara-perkara Ridah yang adalah perkataan atau perbuatan atau etikat yang menyebabkan seseorang itu keluar daripada Islam. Itu nama ridah. Bukan riadah tau. Ridah. Ra, dal, ha bulat. Ada beratus benda ni. Nanti kita belajar. InsyaAllah. Pelan-pelan. Kalau panjang umur kelas ni terusan sempat lah belajar. Mudah-mudahan lah. Korang yang tak tukar, rugi. Tak tukar benda lain nanti. Kalau malam belajar tak apa. Malam pun tak belajar kat rumah. Itu ni. Okey. Perosak iman. Nama dia ridah. Ridah. Jadi daripada definisi ni nanti, tapi yang paling panjang ni belajar ni rukun iman ni. Ni paling panjang. Ni paling lama belajar yang ni lah. Sebab ni dah utama ni. Ini tiang. Dia benda penting tu nama tiang. Jadi rukun ni nanti kita akan belajar paling lama lah. Paling lama. Okey. Ni daripada definisi. Lepas tu memahami kedudukan ni. Ni tiang agama ni. Tiang agama ni. Tiang agama ni. Selalunya kalau iman ni, dia akan belajar lagi dua lah. Lagi dua. Apa selain daripada iman ni? Islam,
Ni dia pecah 3 lah. Dia balik kat sini balik. Ini nama apa ni? Islam. Ihsan. Ni nama apa ni? Ihsan. Nama Ihsan. Ni nama Ihsan. Dia dalam iman ni dia ada tiang sendiri. Itu nama rukun iman. Dan kedudukan iman ni dia dekat tiang agama. Dia menjadi peranan sebagai tiang agama. Jadi kalau Islam ni pun ada tiang lah, rukun Islam ada 5. Jadi menyempurnakan Islam dan iman ini ada satu perkataan yang nama dia ihsan. Jadi kita nampak benda ni, ya kita tahu dekat mana kita berada lah. Dekat mana kita berada. Jadi kena belajar definisi, kena belajar kedudukan, kena belajar rukun, kena belajar tahap, kena belajar cabang, kena belajar kaedah mendapat iman. Dah dapat nak benteng, nak jaga jangan iman ini, iman dah dapat dia tak ada benteng. Nanti dia roboh macam benteng daripada air, jangan roboh benteng, ada benteng dia. Benteng. Lepas tu ada juga perkara yang merosakkan yang kadang-kadang orang tak belajar, tak sedar, kita nampak dia dah cakap benda yang murtad. Orang non-Muslim kata, Kak selamat ya. Lepas tu dia kata kita agama sama lah. You hari raya, saya kaum Pak Coy. Sama lah agama kan, dia kata. Apa dia cakap? Kalau dia kata, ya agama semua sama. Habis. Ambil apa? Murtad. Tahu? Tak murtad. Itu tak murtad. Agama semua sama lah. Ya, agama semua sama ke dia? Mana sama? Yang bukan Islam ni bukan agama. Sebab inna dina inna Allah Islam. Agama di sisi Allah ialah Islam. Dan ini bukan agama. Yang ini adalah fahaman, kepercayaan. Tahu? Bukan agama. Agama ni dia ada definisi dia kan. Apa definisi agama? Perintah, betul lah. Yang diturunkan oleh Allah melalui Jibril kepada Rasul untuk diajarkan pada umat dia. Itu agama. Agama ni perintah daripada Allah. Kalau yang manusia cipta-cipta ni itu bukanlah agama. Itu hanyalah fahaman yang mereka yakini. Walaupun mereka yakin dengan jazam. Tetapi tidak betul. Sebab tu yang dikatakan ma'rifatullah tu, orang yang kenal Allah itu mestilah bersyaratkan kepada 3 perkara. Apa syarat dia? Apa syarat dia ma'rifatullah? Ketiga lah. Yakin dengan jazam. Itu jazam. Ada orang bukan Islam dia yakin juga dengan dia punya apa benda yang dia faham lah. Nombor 2, mestilah bertepatan dengan sebenar. Satu yakin dengan jazam. 2, tepat dengan apa yang kita kena yakin tepat. 3, ainun. Ada dalil. Ada dalil. Dalil ni bagi 2. Dalil apa? Akli. Dalil akal. Lagi satu dalil apa? Nakli dan nakli. Ni. Dalil akli dan nakli ni dia letak kat sini. Ni tafsir ni. Dia mestilah meletakkan pada 2 landasan. Ni mestilah letakkan 2 landasan. Inilah kat sinilah dia katakan perlulah dia memiliki dalil. Dan yang seeloknya mestilah dia mengetahui akan dalil yang diambil daripada Quran, hadis atau ijma' ulama' yang nama dia nakli. Atau berlandaskan kepada akal
akli. Sorry, siapa tanya saya kat Perjaya? Kata Ustaz, boleh tak kata dalil nakli, dalil logik akal? Boleh tak kata itu? Dan kita tak guna perkataan logik. Tahu? Sebab agama ni banyak yang right ni tak logik. Dia bukan logik, dia akal. Cukuplah. Jangan tambah perkataan, nanti kita terperangkap dengan kekeliruan kita sendiri je. Dan kita kata, dari akal lah. Jangan guna logik akal lah, berbenda lah, benda tu. Sebab semua orang dia dalil akal. Cuma dalam kita kata akal nurani. Tu boleh. Nurani apa? Apa nurani? Hati. Nur. Nur apa? Akal. Nur Alizah. Kan ada nama Nur ni. Cahaya. Akal yang ada cahaya. Dan bukan semua akal yang boleh menerima dalil. Akal apa? Hati ke akal nurani tu? Akal. Akal nurani tu nama dia hati. Dia bukan melibatkan hati. Akal nurani tu dia melibatkan hati. Tapi dia berpunca daripada akal. Dalam guru kata ada juga akal ni yang dia tak boleh terima dalil akal. Seperti akal apa? Akal bid'ah. Suka buat benda-benda salah, benda-benda baru tak benda dia buat lah. Akal dolalah. Dolalah apa? Sesat. Akal syaitaniyah. Apa macam ni? Apa syaitaniyah? Setan. Syaitan. Cakap setan baru faham. Bunyi macam sedap ni. Syaitaniyah. Itu setan. Kau belajar kat mana agama? Ada satu sekolah aku belajar. Kat mana? YouTubiah. Wah. Kat mana tu sekolah tu? Bunyi macam sedap kan? YouTubiah. Aku belajar 2 sekolah. Lagi satu? Wasopiyah. Wah. Dia logo dia hijau. Aku belajar itu lah. Ramai guru-guru aku masuk aku baca. Faham dia kata. FB mana dia start? FB Apa ya? FB Ada lagi satu. Telegramiyah. Lah banyak sekarang lah nak belajar. Telegramiyah. Lagi tu Facebook apa? Tolonglah dah sebut. Ijaz ada terkejap ni. FB Oh, FB. FB. Ada yang belajar dengan guru di nama FB. Oh, banyak di sekolah. Pernah tak belajar betul depan-depan? Cara online ke depan-depan? Tengok muka ustaz depan muka. Pergi surau, pergi masjid, duduk dalam pejabat depan. Itu belajar cara? Live dia. Live dia. Bukan. Janganlah cerita-cerita perkataan yang memendingkan dua bahasa dan pusaka. Talaki. Talaqiyah. Kurang-kurangnya kena ada talaqiyah. Oh, sebut Dewan Bahasa Pusaka ada kursus lah nanti. Kursus solat 22, 23 Jun. Oh, nak kena ingat tarikh ni. 2 hari. Kursus sembahyang sempurna Dewan Bahasa Pusaka. Okey, kat sana nak cakap kena baik. Jangan cakap taubiah. Mana dia dalam Dewan Bahasa Ustaz? Wah. Dia main orang Dewan Bahasa ni dia pakar bahasa. Nak tanya apa-apa, diorang yang banyak yang betul kan. Macam diorang kata, teladan. Mana yang betul Betul lah? Teladan bukan tauladan. Ni dua bahasa selalu keluar-keluar tau, dia punya pembetulan-pembetulan ni. Teladan, tauladan. Teladan masa lama Ustaz. Tauladan masa lama. Teladan? Saya baru punya. Oh, ini sekarang ni pakai teladan lah. 50 tahun cakap tauladan. Definisi Ustaz. Definisi. Nisi. Bukan definasi.
Bukan. Oh, ya ke? Baru dari tahun? Dah lama Ustaz. Bukan kita kata definition. Itu sebab definisi. Definition, jadi definasi. Definisi Ustaz. I love my nation. I love my nasi. Boleh oh. Definition. Tapi dalam buku dulu pakai definisi. Definisi tak apalah. Cakap apa tadi? Lupa nak beritahu adik. Apa cakap tadi? Kita warnakan silibus ni dengan warna lain. Nanti kita nampak berapa banyaknya kita belum belajar. Itulah. Ada lagi satu. Ambil lagi ni. Apa lagi satu? Perbezaan iman dan Islam. Perbezaan iman dan Islam. Berapa perbezaan iman Islam ni? Ada 12. 12 ni bukan daripada kitab. Saya kumpulkan 12 daripada kitab dan daripada perkataan guru yang mengajar kitab tu. Saya belajar dia tu, saya catik. Lepas tu saya tengok beza kan. Lepas tu saya tengok mana yang sama saya buang-buang. Saya recompose ni 12 lah. 12 tu notah saya lah. Bukan mesti 12. Mungkin orang belajar kitab lain dapat 20. Tapi mungkin main dia 6. Ni 12 lah. 12. Lagi satu. Habiskan lagi satu. Ni pendek sikit lah. Tanda kuat iman. Tanda Kuat iman. kuat iman. Bila tanda? Betul tak? Bila tanda? Berapa ada 4 ni? 2. Kita kata tanda kau makan. Apa tanda kau makan? Bocet. Jangan bocet. Rasa saya. Tanda kau makan. Apa? Rumah open house dia ada. Ayo meleleh. Air minit. Wah, air minit. Jangan ada air minit. Badan gemuk. Tu semua bawah dia ada. BPF, BPR, PIG, apa benda semua. JKR. Kemudian lain dia ada. Kenapa kau ada sini? Open house kan dia ada. Tu tanda kau kan. Dia nombor 1 dah tak tahu. Orang baru pasang ni. Dia nak bagi butan Ustaz. Dia bagi butan. Tanda kau kan. Semua bawah jabatan dia datang. Ada lagi tau. Tanda kuat iman. Lagi ada lagi tu apa? Dah lupa je apa. Lagi tu apa? Ada lemah iman ke? Bukan kan. Yang kecil orang tak tahu lah. Syarat sah iman. Yes. Itu syarat sah iman. Syarat sah. Dia ada rukun, dia syarat sah. Ini syarat sah. Okey. Nanti saya nak seorang kat sini jadi pemantau silibus. Siapa? Nuraida pantau silibus. Boleh? Pantau maknanya kita kena pastikan dalam bab tauhid ni kita habis semua. Nuraida jadi cikgu panatia. Apa? Sekolah punya apa? Apa benda pembacaan aku tak pernah dengar. Ketua panitia. Panitia ni tu apa? Itu subjek. Nanti kita lantik orang lagi lah, guru disiplin. Di bawah hutan ni, masuk lah. Tu kami kat luar tu.
Kopi kau depan kelas aku tak masuk. Wah, ini pergi nanti tu lah. Berani? Kena segar sikit menangis sebab duduk. Ni seribu ya? Yang warna oranye ni lah. Warna oranye ni InsyaAllah, pasang niat dekat hati, Ya Allah, aku nak belajar. Itu dah dulu. Niat ni dah bawa dia dah. Lepas tu, ada datang lah niat tu dah bawa dia dah. Datang. Beruntungnya you are allowed to come during the office hours. Untung tau. Okey, cukup lah, 29. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya wal mursalin sayyidina wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Okey, saya tak dapat minum pertama, saya nak pergi pos lama. InsyaAllah. الحمد لله 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 الحمد لله